إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. Surah Al-Qamar ayat yang pertama. Terima kasih kepada pengurusi majlis, seluruh ahli terkuasa Masjid Lama Bukit Kuang yang diraikan panelis kita pada malam ini yang datang daripada jauh, lebih jauh daripada moderator. Moderator jauh dah, Kota Baru je, daripada Kuala Kerai. Al-Fadil Datuk Dr. Tuan Guru Haji Abdul Basit bin Abdul Rahman, pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian YPSD, juga sebagai pensyarah jemputan di KIAS, College Islam Sultan Ismail Petra KIAS, dan seorang pendakwah yang saya tak perlu memperkenalkannya kepada muslimin muslimat sekalian. Tiap-tiap hari kita dihidangkan dengan mutiara-mutiara ilmu. Kuliah subuh beliau yang saya rasa sampai ke hari ini hampir mencecah 5,000 pendengar setiap hari melalui Facebook Al-Fadil Doktor. Alhamdulillah, beliau dapat bersama kita pada malam ini. Sebagaimana pengurusi sebut tadi, tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini ialah di ambang akhir zaman, ke mana hala tuju kita. Nak ataupun tidak, kita kena akui kita telah pun berada di akhir zaman. Apa makna akhir zaman? Gapo dia makna akhir zaman? Ada, kita kena kita sebagai umat Islam yang beriman dengan rukun-rukun iman, salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat. Antara kepercayaan kita, kita tidak tahu bilakah tarikh berlakunya kiamat. Tak ada siapa tahu. Kalau ada orang dakwa dia tahu kiamat tu bila, boleh buku-buku boleh goni tahuk sungai lah makna dia kata. Adik kakak, tetapi Nabi SAW mari kepada kita, memberitahu kepada kita ayat Al-Quran yang sebut tadi, iqtarabatis sa'ah, telah hampirlah. Allah guna perkataan iqtaraba, telah hampirlah masa berlakunya as-sa'ah. As-sa'ah ini kita kata kiamat. Nabi SAW sebut banyak hadis-hadis baginda berkenaan dengan hampirnya berlaku kiamat. Tapi oleh kerana hari ke hari kiamat masih lagi belum tiba, sampai sekarang ada orang yang mendustakan hari kiamat. Dia boleh kata ustaz nak mengajar tajuk lain, ustaz. Boleh dia kata ustaz nak mengajar tajuk lain, ustaz mengajar lagi kiamat ni. Kiamat dia gitu lagi kiamat ni. Kiamat dah. Kita dengar tu kenali. Boleh dia kata kiamat dah. Nabi Muhammad mula orang tolak dakwah dia ni. Dia sarah pula ke kita ke mana? Nabi Muhammad orang tak percaya ke dia, orang tolak dia ni. Kira apa dia? Kita mari dia kiamat. 1400 tahun. Bila kiamat? Wish, kita dengar kenali. Dia dengar penuh yakin. Dia Allahu Akbar. Adik kakak dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu hari ni kita bukan nak bincang bila hari kiamat. Tak perlu kita bincang, tak perlu kita tanya bila kat ustaz tarikh kiamat. Tanya siapa? Tanyalah siapa pun. Tunggu mari langit tak boleh jawab. Kita tak perlu tanya perkara yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu tanya. Yang kita perlu tanya ialah, adakah kita telah bersedia untuk menghadapi kiamat? Apakah bekalan yang telah kita sediakan sudahkah mencukupi bekalan kita? Hak tu kita kena tanya.
Supaya ni, supaya hari-hari ke, bapalah tari tu ikut timur jatuh kat barat. Ya kita tanya bapa, la ilaha illallah, barat tu hai atur dah. Tidak kan? Tu hai atur dah, tari naik kat timur jatuh kat barat. Tak sedar tanya. Apa dia kena buat? Mu kena isi sepanjang 24 jam tu. Nak start naik tari sampai turun tari. Mu kena isi dengan pelbagai perkara yang bermanfaat. Hak tu mu kena buat. Bukan tanya bapa gak malam gelak. Asal malam gelak. Kalau gelak tu malam. Kau mana? Bukan tu soalan. Supaya kemat tak boleh tanya. Itu aturan yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sahabat tanya, Nabi nak semaya sekali. Yang mana aku belakang tu? Ya Rasulullah. Nabi tak jadi akad takbir paling. Nabi tanya apa dia? Mata sah. Dia tanya, kiamat bila tak? Arab Badui. Nabi nak akad takbir lalu ya, aku soalan penting apa? Tak akad takbir tanya apa dia? Mata sah. Kiamat bila tak? Nabi tak jawab. Nabi paling Allahu Akbar akad takbir. Oh dia perah. Nabi tak jawab soalan. Tapi Nabi ni adik kakak, dia tak pernah menghampakan sesiapa. Lepas pagi salat, Nabi paling pula Nabi kata, aina sailu ansa? Di mana hak tanya bab kiamat tadi? Nabi cari semula. Oh dah dia bang, ambo ada. Dia ingat Nabi nak jawab. Nabi tanya semula, ma'a'dattalaha. Nabi jawab soalan dia dengan satu soalan lain, ma'a'dattalaha. Gapo dia persiapan yang mu telah sediakan untuk menghadapi kiamat. Mu tanya aku kiamat bila, tak jawab. Aku tanya mu balik, gapo dia persiapan yang kamu telah sediakan untuk menghadapi kiamat. Hadis tu panjang, adalah jawapan dia. Yang penting malam ni kita nak bincang ke mana hala tuju kita. Tak perlu tanya bilakah kiamat. Bapa Tuhan sebut dekat tapi masih lagi belum berlaku kiamat. Surah Al-Ma'arij ayat yang ke-6 Allah Ta'ala sebut, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Al-Ma'arij ayat yang ke-6 Tuhan kata, innahum, sesungguhnya mereka, yarawnahu ba'ida, tengok kiamat ni lama lagi, wa narahu qariba, tapi kami melihat ia satu perkara yang dekat. Sudah semestinya, sebab pandangan Allah dengan pandangan kita tak serupa. Mana serupa dek kakak? Kita gilik siai tak serupa tu. Kita pukul 6 je baru pukul 5. Tu baru gilik siai baru. Tak pergi Amerika lagi. Pergi Amerika kita malam dia ni tengah hari. Tidak kan? Tu baru dunia ni apatah lagi Allah. Pandangan tak serupa dengan kita. Tu yang kata memang nampak jauh kiamat ni. Tapi kami wa narahu qariba. Perhitungan masa akhirat dengan dunia tak serupa. Okay? Sehari akhirat tu 1000 tahun dunia. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Adik kakak, sebab tu malam ni hamba tidak penceramah, moderator. Moderator nak tanya soalan ni saja ya. Nak tanya Al-Fadil Doktor, kenapa kita sebut kita berada di akhir zaman tapi kita masih lagi jauh dengan hari kiamat? Tu soalan sebagai mukadimah pembuka tu. Adakah betul kita boleh kata kita di akhir zaman? Okay, lo ni kak berlaku apa-apa akhir zaman dah. Deh, berlaku apa-apa akhir zaman dah. Betulkah kita di akhir zaman itu? Boleh tafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ila umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'du. Yang dihormati moderator Ustaz Azhariza, pengurusi yang terkuasa masjid, imam-imam, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 23 kita bincang satu tajuk, di akhir zaman ke mana hala tuju kita. Jadi soalan yang pertama, betulkah ni kita duduk di akhir zaman? Jawabnya ada dua dimensi. Satu, akhir nak banding dengan umat dulu. Umat yang pertama manusia atas dunia ni Nabi Adam.
Lepas pada mari Adam, mari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dianggap sebagai bapa manusia kedua. Selepas daripada taufan yang besar melanda dunia ni. Maknanya kita ni hujung sekali dah. Nabi yang terakhir, Nabi kata la nabi ya ba'di, tak ada lagi nabi lepas daripada aku. Maknanya kita ni yang terakhir dari kalangan umat yang terdahulu. Tapi kalau kita nak kata kita ni terakhir dah, mana lepas pada kita ni kiamat, la, tak ada siapa tahu. Kalau ada orang buat andaian kiamat berlaku pada tahun sekian-sekian, kita kata itu dia panggil rajman bil ghaib. Pergi kata benda gaib yang dia tidak ada ilmu. Kalau Allah nak beritahu tarikh kiamat, sah dia beritahu kepada Nabi SAW, dia beritahu pada Jibril alaihissalam. Ni waktu Jibril tanya Nabi, Nabi pun tanya. Siapa dia? Penanya dengan yang ditanya, dua-dua tak tahu belaka. Takkanlah mari orang belaka kemudian ni tahu pula. Tapi manusia, masyarakat kita ni, asal ada orang kata ya, dia mula nak percaya. Anda ingat di antara perbincangan di kalangan ustaz, di kalangan ahli ilmu, ada buku yang menulis tentang dunia ni umur dia 5,000 tahun. 5,000 tahun. Dia pun kira daripada zaman ada sampai lalu ni dekat dah. Waktu tu anak budak lagi lebih kurang tahu kiamat dah ni kalau dia kira tu. Tapi tak kiamat lagi. Mari orang putih pula tahu 2000 berapa dulu? 2012 ke dulu. Kiamat dah sekali. Percaya juga kita. Hak percaya. Ya saya tak percaya ustaz, saja tanya ustaz. Kalau tak percaya tanya buat apa? Nah, buat menyusah kau ustaz. Ustaz pun tak jawab juga. Ustaz kata apa awak tahu. Jadi maknanya kita di akhir zaman nak banding dengan umat dulu, tapi kalau nak kata zaman kita ni lah zaman akhir zaman, seperti sebahagian daripada pendakwah-pendakwah yang terlalu mengikut hadisul fitan, mereka terperangkap. Dia kata akan berlaku peperangan sini, akan berlaku ni berebut kuasa sini, akhir sekali perang kiamat, kita kata itu termasuk dalam perkara rajman bil ghaib. Wallahu alam. Terima kasih Al-Fadhil Datuk Doktor. Maknanya kita boleh kata akhir zaman ni berbanding dengan perutusan rasul-rasul dan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir, yang tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi syariat dan ajaran selepas daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia tak salahlah kalau kita guna kita ni berada di akhir zaman. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tarikh kiamat tidak diketahui. Supaya kau dengar mati, kiamat hari terkecil ni kiamat besar. Ada selagi kiamat kecil, iaitulah kematian seseorang, pun tidak diketahui. Termasuk dalam kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah ilmu Allah ialah tarikh kiamat, tarikh mati seseorang. Kau ada imam tahu mati bila ni? Tulis tarikh lahir campur 20 tahun bagi 3. Kalau ni kan banyak ilmu kira-kira kan. Akhir tu mati sekian bulan. Tak ada. Ada seorang ustaz ambo, dia ada 10 orang guru silat. Dia belajar silat banyak. Guru yang ke-10, silat dia yang ke-10 ni, nama silat dia aku tidak mati. Nama silat dia aku tidak mati. Tok guru dia kata umur silat dia ni tua sehari pada Allah Ta'ala. Tua sehari pada Allah Ta'ala. Ustaz dia ni, dia belajar silat tu. Tapi dia kata anak tinggal dah. Hak 10 ni, nombor 10 anak tinggal. Kata apa Ustaz tinggal? Tok guru anak mati. Mati juga. Silat nama aku tidak mati, itu mati juga. La ilaha illallah. Mati kita tidak tahu. Okay, lesen mati tahu, rotek mati tahu, mati kita tak tahu. Ada satu hadis Nabi SAW. Nak tanya Al-Fadhil Datuk Doktor. Daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, takunun nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, summa yarfa'uha idza syaa an yarfa'uha. Nabi kata takunu an-nubuwatu fikum, adanya zaman kenabian pada kamu, zaman kenabian.
zaman Nabi SAW ada bersama dengan kita semua, para sahabat lah. Masya Allahu antakunu, masa ni ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka Nabi SAW diutuskan 1400 tahun itu, ketika Nabi berumur 40 tahun. Nabi berada bersama sahabat zaman nubuwah ni 23 tahun. Sampai Nabi berumur 23 tahun, Nabi pun wafat. Allah sebut Nabi sebut summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Selepas kematian Nabi akan mari masa khilafah. Khilafah ni hak Nabi tinggal ni ala minhajin nubuwah, di atas landasan kenabian. Tidak ada terpesu. Khulafaur Rasyidin, kemudian mari ni nama khulafa ar-Rasyidin, dan khulafa yang diberi petunjuk. Fatakunu masya Allah antakun. Masa khilafah ni dia berlalu sepanjang apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Summa yarfa'uha idza syaa Allahu an yarfa'uha. Kemudian Allah taala angkat, cabut zaman dia, zaman khilafah ini. Summa takunu mulkan 'adan. Selepas zaman khilafah yang adil ini, mari zaman kerajaan yang sudah ada bibit-bibit, orang panggil nak kata zalim telajak tu tak lah, tapi ke arah itu. Banding dengan khalifah, dia sudah mula kerajaan raja-raja yang ada ni mula orang panggil melakukan beberapa kezaliman. Berlalulah sepanjang apa yang dikehendaki oleh Allah. Summa yarfa'uha idza ma syaa an yarfa'uha. Sampailah Allah tak nak kerajaan ni habis, maka dia puaka. Summa takunu mulkan jabriyatan. Kemudian marilah satu tempoh kerajaan yang zalim. Kerajaan zalim yang menindas rakyat. Berlalu zaman ini, fatakunu ma syaa an takuna summa yarfa'uha idza syaa an yarfa'uha. Pemerintah yang zalim ini jalan berganti sehinggalah Allah Ta'ala kehendaki, maka dia pun akhirkan, habiskan, angkat kerajaan yang zalim ini. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian kata Nabi akan mari satu masa kembali seperti biasa, khilafah ala minhajin nubuwah. Nabi sebut akhir, summa sakata, kata Uzaifah, kemudian Nabi pun senyap, tak sambung dah lepas tu. Jadi berdasarkan hadis ini, Al-Fadhil Datuk Doktor, bagaimana kita nak memahami di manakah tempoh masa kita sekarang ni? Nak kata zaman nubuwah, tak dah. Khilafah yang adil pun rasa tak dah. Okay. Adakah kita ni duduk di mulkan adan, kerajaan yang nak zalim, ataupun kerajaan yang zalim, ataupun kita telah kembali kepada khilafatan minhajun nubuwah, ataupun bagaimana kita nak fahami? Dipersilakan Al-Fadhil. Baik, hadis ni panjang. Hadis tentang khilafah dan kerajaan dalam umat ini. Karena itu kita, para pencinta ilmu sekalian, dalam perjalanan kenegaraan dalam negara Islam, maknanya khilafah yang pertama sekali, kerajaan dia nubuwah, di bawah pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun Nabi kita merintah? Berapa? 10 tahun maksud di Madinah. Waktu di Mekah dia bukan pemerintah. Karena itu dia tak buang berhala-berhala yang ada dalam dekat Kaabah. Dalam Kaabah pun ada. Berhala dipacok dalam Kaabah, di tepi sekitar Kaabah ada 360 ketul berhala. Nabi tak boleh nak buat apa sebab dia tak ada kerajaan. Ini di antara tanda kepentingannya ada kerajaan yang nak melaksanakan undang-undang Islam. Jadi kalau kita kata kita tak ada kerajaan, tak boleh nak buat. Nak buat benda kecil pun sukar. Maka selepas daripada Nabi kita wafat, bila Nabi wafat? Nabi kita wafat bila? 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Kena ingat tarikh. Tarikh sedih bagi umat Islam ni, 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 belah Hijri. Kemudian dilantiknya khilafah Ar-Rashidah. Jadi khalifah yang dimulai dengan siapa?
dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat, meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar secara pilihan. Kemudian Umar ditikam perut dia oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullahi alaihi. Umar lantik syura untuk pilih siapa yang dia nak. Maka dilantiknya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian bila Sayyidina Uthman pula syahid, maka datang pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila Ali dibunuh oleh Ibnul Muljim, maka dua naik kerajaan. Iaitulah orang-orang di Madinah melantik Sayyidina Al-Hasan bin Ali, anak pada Sayyidina Ali, dan orang di Syam lantik Muawiyah. Jadi mula di situ, bila ada dua perlawanan, maka adalah sedikit perbincangan. Jadi bagi anaknya, bila bertembur di antara sahabat-sahabat ni, kita kena jaga lidah. Jangan duk kata orang ni, sebab kalau kita tak jaga lidah, inilah perkara yang sangat berbahaya. Apa yang berbahaya? Sebabnya kadang-kadang kita pergi cakap benda tak ada fakta, kata pada sahabat, sedangkan mereka sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Hasan dengan berkat doa Nabi SAW, Nabi mengatakan, inna bni hadha sayyid. Anak aku ni cucu dia, bukan anak. Anak pada Sayyidah, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi, tapi dia panggil anak. Dia ni ketua, mudah-mudahan Allah Ta'ala damaikan dengan cucu aku ni di antara dua kumpulan yang bertelagah. Iaitulah kumpulan pengikut Sayyidina Ali melalui Sayyidina Hasan dan pengikut Muawiyah. Maka Hasan radhiyallahu dia panggil tanazul, tinggal khilafah, dia serah pada Muawiyah. Jadi selepas daripada itulah bermulanya dia panggil daulah raja, naik, bukan lagi khilafah sebagaimana yang disebut. Maka kita nak tahu apa dia beza di antara khalifah dengan raja. Malikan dia kata. Maka khalifah itu dipilih dengan secara pilihan. Contoh Sayyidina Abu Bakar dipilih di Saqifah Bani Sa'idah. Para sahabat bermusyawarat, akhirnya bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dipilih-pilih sampailah tamat. Berakhirnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, lepas tu mari diserahkan kepada Muawiyah. Selepas zaman Muawiyah, dia panggil al-mulk ataupun kerajaan secara keras. Mana Muawiyah mula turun kepada anak-anak dia, tidak lagi melalui pilihan. Itu dia berbeza di antara. Karena itulah kata Ibn Khaldun dalam muqaddimah dia, dalam tarikh dia, al-khilafah di ahdihi, Muawiyah ganti, orang ganti daripada dia itu secara keras ataupun secara apa yang dipanggil terima melalui pelantikan anak-anak dia. Tidak lagi bagi pilihan sebagaimana yang berlaku. Cuma Muawiyah masih kekal lagi di bawah khilafah. Sebab itulah ada kata-kata dalam hadis. Coba kata-kata dalam hadis ni menarik tuan-tuan. Kita tengok sikit sekadar masa yang ada. Kalau masa tak ada, kita tak boleh pergi lebih daripada itu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni ada dalam kitab As-Sunnah disebut, sayakunu nubuwah wa rahmah. Maknanya kerajaan ni bermula dengan kerajaan Nabi dengan penuh dengan rahmat. Summa yakunu khilafah nubuwah wa rahmah. Kemudian kerajaan khalifah pengganti Nabi dan rahmat. Zaman siapa? Zaman khalifah Ar-Rashidin. Kemudian yakunu malikun wa rahmah. Raja masih lagi rahmat. Itu zaman siapa? Zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab Muawiyah ni sahabat. Muawiyah sahabat. Jangan ada orang kutuk Muawiyah. Walaupun kalau kita dengar pokok Syiah ni dia kata ke Muawiyah, macamlah Muawiyah ni tak ada harga. Sedangkan dia sahabat, kita kena kata dia radhiyallahu anhu. Dia dengan ayah dia, Muawiyah bin Abi Sufyan, ayah dia pun walaupun dia berlawan dengan Nabi 20 tahun, kita kena kata radhiyallahu anhu sebab di akhir hayat dia duduk mana? Duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dikata al-a'malu bil khawatim. Amalan kita ni kita nak kira yang terakhir, tak boleh kira yang terawal. Kalau dia lawan Nabi 20 tahun, dia masuk Islam, jadi sahabat.
kabur dia barulah mari hadis yang Ustaz sebut tadi, dia panggil Malikun Adud. Marilah raja-raja yang mula berlakunya perkara-perkara yang menyalahi syariat. Sama ada peribadi mereka sendiri yang agak kurang baik ataupun cara pelantikan. Kemudian dia kebetulan mari pula Raja Jabriyah, maknanya jara secara paksa, secara keras. Itulah dia panggil kronologi. Bila kita jawab zaman kita ini duduk di mana, saya kata tak boleh nak kata apa, wallahu alam. Sebab para ulama bila sampai kepada lepas pada Muawiyah tu, dia mula dah cari hak mana satu Jabriyah, mana satu kerajaan yang masih adil. Ada sebahagian orang kata kecuali zaman balik semula kepada zaman kenabian itu, zaman khilafah, iaitulah ketika pelantikan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu pun sekejap. Jadi kita kata wallahu alam, yang penting zaman kita ini zaman di akhir zaman, khilafah pun sudah tidak ada, pelantikan secara bai'ah masih lagi ada dalam sebahagian negara Islam. Contohnya di macam negara Arab Saudi, dia ada bai'ah kabilah-kabilah dia. Tapi kalau kita nak kata khilafah secara atas nama khilafah seperti yang disebut itu, maka boleh katakan tak ada lagi orang yang mendakwa diri khalifah pada zaman hari ini. Masing-masing dakwa dia sebagai raja, dia sebagai presiden, dia sebagai perdana menteri. Dan di Morocco kan ada sebut tentang Amir Mukminin, dia guna kataan. Tapi nak balik kepada zaman itu memang sukar. Saya kata wallahu alam. Terima kasih Al-Fadhil Datuk Doktor. Jadi dia kakak, inilah berjayanya orang putih apabila membuat sistem pecah perintah. Dia masuk ke mana-mana negara, khusus negara Islam, dia pecah ke kesatuan orang Islam dan dia mula perintah. Farriq tasud, pecahkan, pecah, kacau bilaukan, pecahkan kesatuan orang Islam, tasud, lepas tu kamu ni memimpin mereka. Dan sebab tu kita kena pastikan kesatuan di kalangan kita ni untuk memastikan kembalinya khilafah Islamiyah, insya-Allah. Al-Fadhil Datuk Doktor, Nabi SAW tidak sebut khimat ni bila, tetapi Nabi SAW banyak menyebut asyratus sa'ah, tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Suka matilah, mati tak tahu bila, tapi tanda hampir mati itu Tuhan tak dah. Orang tua kata apabila mata mula kabur, gigi pula sudah gugur, uban di kepala berterabur, lepas tu kulit yang tegang menjadi kendur, jadi macam patung pula, tu tanda-tanda seseorang itu sudah hampir mati. Mata dek kakak, kau tegai kau kabur tu sudah royak lah dulu. Bujai sebagai jalan nampak Allah lawah tahi lalak atas hidung, nampak tahi lalak atas hidung. Lah ni bini dia tak cek. Bini dia tak cek. Sungguh ni berlaku satu balasa. Duk bila absai kau bini dia kata lepas maya Isa turun selalu lah nak ngati. Bini pohon lah. Sudah maya Isa dia pula orang turun untuk bila ni. Tengok kat motor dia ada retin. Dia naik motor. Motor pun naik sapa di rumah nak masuk rumah dia ni. Motor tepuk, nak pergi mana? Tu klik rumah kan? Rumah siapa ni? Dia terkejut. Dia pandai tengok. Bini orang lain, bukan bini dia. Sama tak nampak mata. Dia tak nampak mata, bini tak nampak mata. Atas mula bini orang. Penat. Dia tua mari mata kau tak nampak. Gigi pas batas-batas tak ada. Kulit ni. Sebab tu orang kata nak laku lah ni, jualah produk kecantikan. Kau mana? Oh, fair and lovely. Dengan dia panggil ngepin dia tu cerah dalam masa 7 hari dan anti penuaan. Orang cerah dalam 7 hari dengan anti penuaan. Orang tina bunyi anti penuaan tu beli ya dia monet 7 dah. Asyratus sa'ah ada. Nabi SAW senaraikan sehingga ada yang sebut ini alamatul kubra, ada alamatus sughra. Jadi hadis yang Nabi yang Datuk Doktor baca tadi berkenaan dengan hadis Jibril pun ada disebut bila Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang baik orang nanya, kau kena tanya, kedua-dua tak tahu. Lepas tu Jibril tanya Nabi, akhbirni an
alamatiha. Tolong ayat kat aku berkenaan dengan alamat-alamat tanda-tanda. Nabi sebut dua ya dalam hadis tu. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Akan lahirlah yang melahirkan, hamba yang melahirkan tuannya sendiri. Dan kamu tengok orang yang tak ada selipar dah, orang kampung pega kambing tapi bubuk buat bangunan tinggi, jadi kaya raya sebentar-bentar. Ada lagi Datuk Doktor, saya yakin di sana tanda-tanda lain yang disebutkan oleh Nabi. Kalau Datuk Doktor boleh sebutkan kepada kita malam ni antara tanda-tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falitafadhal. Baik, tanda kiamat di antara perkara yang elok kita belajar. Lebih-lebih lagi kalau kitab-kitab yang menyebut tentang tanda-tanda yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak juga tanda-tanda dia ni macam-macam cerita. Maka tanda alamat kiamat ada dua kategori. Yang pertama dipanggil alamat besar. Mana kalau berlaku hak ni tak lama dah kiamat. Dekat benar. Dan satu lagi dipanggil alamat surah. Tanda-tanda kecil. Tanda kecil ada yang berlaku sekali habis. Nabi SAW kata, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku dibangkitkan dengan kiamat macam dua jari gini ya. Mana dekat dah. Mana tak ada lagi Nabi celah tu. Kalau ada lagi Nabi, orang ngaku Nabi tu boleh harap orang tak lain. Memang orang jenis tak pakai kerja ngaku Nabi. Tapi sambil-sambil tak pakai pun ramai juga hak percaya. Itu masalah kita. Nabi Melayu pun ada. Nabi Melayu ada. Hak kerajaan langit tak aku jadi Nabi tak. Dia tak pakai Nabi, dia sendiri tu. Hak tu angin atas lagi tu. Hak tu berat lagi maknanya. Jadi Nabi kata di antara aku dengan kiamat dua ni maksudnya bukan hari ni dengan esok. Maknanya tak ada lagi Nabi dicelah. Kemudian berlakunya bulan terbelah. Itu di antara tanda kiamat. Benda tu dah berlaku. Dan dia tidak akan berulang lagi. Tapi ada tanda-tanda yang berulang. Seperti bila Nabi kita sebut dalam sebuah buku yang saya baca. Buku ni nama dia Nihayatul Alam. Berakhirnya dunia ini. Dan Alhamdulillah buku ni telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Dengan tajuk Berakhirnya Dunia Ini. Tuan-tuan boleh beli, tengok dalam internet cari Berakhir Dunia Ini. Ana telah baca buku ni awal sampai ke akhir. Ada beberapa belah siri ataupun puluh siri. Semua dalam buku Asyratus Sa'ah ini ada 130 tanda-tanda kiamat. Pengkaji tu kata masa dia tulis 20 tahun lepas, dia kata pada pandangnya aku lebih daripada 80 telah berlaku. Masa tu. Lah ni mungkin sampai 100 tak tahu, Allah alam. Tapi bukan makna bila berlaku dia tak berlaku pula, ada berlaku yang berulang-ulang. Contohnya, saya ambil lah beberapa nama, beberapa contoh dia. Dia kata Nabi sebut kasratu zuhuril fitan. Banyaknya timbul fitnah zaman kita dulu ni. Jadi fitnah dalam semua perkara. Tak ingat lagi dah kita ni. Kemudian istihlalul harir. Ada orang menghalalkan laki-laki pakai sutra. Lah ni ramai orang pakai sutra. Laki-laki. Anak pergi ke China hari tu, dia suruh kita beli. Kata tak boleh pakai laki-laki men. Oh dia kata orang Malaysia ramai je beli laki-laki. Kata mau tahu mana? Sebab dia ada sutra untuk perempuan atau laki-laki. Dia jenis passion dia. Dia kata dia. Jadi mudah. Dan yastahilunal khamra. Arak-arak mula dihalalkan. Dia kata kita tidak halal kok, tapi kita bagi lesen je. Ini termasuk judi. Jadi Allah ni orang main-main dengan ni. Maka di antara perkara yang kita nampak hari ni, bukan semua alamat kiamat salah, tak juga. Macam Nabi kata di akhir zaman yatabahawna bil masajid. Ramai orang berlomba-lomba buat masjid. Masjid seorang ni sampai 20 juta. 20 juta harga masjid. Tapi kita tengok orang solat jemaah berapa orang dalam masjid. Banyak menara pada orang. Dah menara banyak. Ada satu masjid pak kita tu lapar ke 10 menara. Allah. Nah, pergi semaya tengok orang dalam ada 5 orang je ada. Dia kata kalau tiai banyak pada orang logik tapi menara banyak pada orang lagi. Ini dia punya mewahnya masjid. Jadi berlaku.
matar, hujan turun banyak. Lo ni hujan kuat turun. Ni sehari dua ni kita ni masa agak gawat ni. Kita berasa nak kelik cepat dah ni. Main dengan amarai merah dia panggil hujan ni. Nah, takut juga main banjir. Tapi balik ke rumah air tak ada. Laku tidak. Kita duduk atas kereta juga sejuk atas. Hujan kuat ni. Balik-balik nak pergi buat air, tengok air tak ada dalam rumah. Mana hujan tidak menurunkan rahmat, tapi hujan jadi bala. Tanaman-tanaman tidak subur walaupun hujan turun banyak. Jadi banyak tanda-tanda kiamat yang Nabi kita sebut ni banyak. Ada 130 tanda. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tengok banyaknya kasratul ma'azif, banyaknya guna ke muzik-muzik. Lepas tu dia panggil fitnatu ad-duhaima. Ad-duhaima ni banyak berita palsu yang tersebar. Ramai kita ni berita palsu tadi nak kawal. Nah, kejap-kejap keluar ni. Kita pun pakai percaya dengan tak percaya lebih kurang. Nak kata tak percaya duk sebar habis dalam grup orang. Saya tak percaya. Habis kenapa sebar sini? Tanya je. Senang dia. Tanya je. Kau hok baca ni penipal loh. Lo kodok ni. Jadi banyak dia panggil fitnatus sarra wa duhaima. Banyaklah Al-Quran dijadikan sebagai bacaan tidak lagi diamalkan, itu termasuk. Lah ni dulu orang kurang ngaji Quran, lah ni ramai orang belajar Quran tapi amal kepada Quran tidak berlaku. Allahu akbar. Banyak kasratu mautil fujaah. Banyak orang mati mengejut sekarang ni. Kena jatuh attack pakai innalillah selalu. Banyaklah kalau kita nak cari tuan-tuan dan para jemaah sekalian. Yang penting bagi anaknya itu dia panggil tanda-tanda kiamat yang kecil. Adapun tanda kiamat yang besar, ini mudah sebab dia ada 10 perkara. Tulis tanda kiamat yang besar 10 perkara. Bila mari keluarnya Imam Mahdi keluar, lalu ni orang pakat cari Imam Mahdi. Ada kata keluar di Abu Dhabi ke mana? Sehari dua ni. Baru ni keluar dah. Tabar ni. Majlis pertabaran akan dibuat tak lama lagi. Ana jumpa seorang ustaz kerja di jabat agama. 3 orang yang mari berjabat agama ngaku dia Imam Mahdi. Ustaz ni cerdik. Dia kata gini dia mari berasing orang ni mari hari ni tapi dia ambil nombor telefon. Dia kata, tuan, saya jemput mari ke pejabat agama untuk mengesahkan tuan ni sebagai Imam Mahdi pada tarikh sekian, jam sekian. Mana hari sama, pukul sama. Dia telefon 2 orang lagi pun mari hari sama. Kena perangkap pun ni. Dia panggil kena scam. Bila mari 3 orang, tuan pejabat agama tanya, tuan, Imam Mahdi ni sebenarnya berapa orang? Seorang dia kata, ustaz. Lepas tu 3 ni lagu mana? 3 ni buat lagu mana 3 ni? Awak ke dia? Saya. Oh ni saya. Lepas tu gini lah dia tu. Oleh kerana awak mengaku Imam Mahdi ni seorang je bukan 3 orang. Balik berunding dulu. Selesai perundingan, mari jumpa saya, kita buat majlis pertabalan. Dia kata balik 3-3, pakai tak mari. Kali bergocoh tengah jalan, kali berebut jadi Imam Mahdi. Dia kata masalah dia. Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ni di antara besar dengan kecil. Kecil kepada besar. Bila turun Imam Mahdi, mari Dajjal. Pada masa tu turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Isa turun di Manaratul Bayda di Syam, di Masjid Al-Amawi di Damsyik. Nabi Isa bunuh Dajjal. Bila Dajjal mati, mari keluar pula Ya'juj wa Ma'juj, serang kepung Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa doa kepada Allah SWT, mati Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj ni ramai daripada semut keluar. Busuk, tak tahu nak pergi tak mana. Siapa sanggup nak tanam mayatnya begitu banyak. Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala mari hantar burung jadi keren. Jadi apa dia ngutip bahasa apa ni? Burung tu ambil dicampur mana tak tahu, hilang. Lepas pada tu marilah bertalu-talulah. Api keluar, berlakunya khasaf bumi tenggelam di sana sini, di timur, di barat. Dan keluarnya dabah binatang besar. Dikata ada 10. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlaku kiamat sehingga mu tengok 10 perkara. Keluar dabah, keluar asap tebal, keluar api daripada Yaman, dan naiknya matahari di sebelah. Lalu ni naik sebelah timur kan, dia akan naik sebelah barat. Pada masa tu pintu taubat ditutup. Kalau ada orang nak taubat masa tu sudah tidak diterima lagi. Itu dia panggil tanda-tanda kiamat. Jadi saya syorkan tuan-tuan beli buku Berakhirnya Dunia ni. Boleh tengok boleh google dalam internet. Sahabat saya yang terjemah buku yang dia jual, nama dia Dakwah Corner. Dakwah Corner.
di Kuala Lumpur, dia yang jual. Dan beli buku ni cari dalam internet Abu Anas Madani halaqah YouTube, boleh belajar satu-satu sampai khatam insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada kepahaman. Lepas pada ni kita akan bicara Ustaz Jah tentang bagaimana sikap kita dengan hadis-hadis Al-Fitan. Maknanya buku tadi tu telah khatam lah. Khatam dah tapi tak kiamat lagi. Jadi kan nak belajar tu melalui YouTube. YouTube ada. YouTube ada. Jadi tuan-tuan, satu berita yang berita baik kepada kita semua tu kita boleh beli buku dan nadah buku tu dalam YouTube. Jadi kalau kita buat sanak seksa kat, sanak kita tu ada YouTube. Tidak ada YouTube. Fadilatul Doktor, betapa sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah kan. Allah kata telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Mana kata Nabi ni bukan cahaya, Nabi ni bukan makhluk suku saka, Nabi ni manusia. Min anfusikum, dari diri kamu. Sebab tu Nabi amat mengerti, memahami jerit perih hidup sebagai seorang manusia. Maka oleh kerana tu Tuhan kata Nabi ni azizun alaihi ma anittum. Nabi cukup susah hati apa sahaja yang memberati kamu. Nabi susah hati. Gapo sahaja yang menyusahkan kita, yang membuat kita ni berat, Nabi lebih lagi berat. Nabi taksir membebankan umat dia. Sebab tu syariat Nabi Muhammad ni mudah. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, gapo dia payah cuba ya. Semaya mudah. Ambil air semaya mudah. Kau payah. Okay. Nak semaya ambil air semaya, buka baik, bismillah, basuh muka, tanya siapa siku, kepala sikit, kaki. Selesai. Tidak kata ambil semaya kena nyelelek Allah belum. Nak putus nyawa. Kata warga dia ambil air semaya. Ke mana? Dok semaya mudah masuk Allahu akbar ngadak kiblat. 4 rakaat siap suruh. Tidak kata kena pikul bara naik atas 7 dum kepala dulu semaya. Dok. Syariat Nabi ni mudah. Nabi ni seorang yang taksir umat dia susah. Harisun alaikum, Nabi cukup nak kebaikan kepada kamu semua. Sebut kata benda baik, Nabi lah dulu yang buat, dan Nabi nak segala kebaikan itu kepada umatnya. Sebab tu kalau kita tengok tajuk kita malam ni, berat tajuk ni. Al-Fadhil tersebut lah, tajuk ni berat. Akhir zaman kan, benda yang cukup berat. Sebab tidak semua orang yang bersedia untuk menghadapi kiamat. Sebagaimana kita tak bersedia nak menghadapi mati. Katanya pok kita seorang malam ni nak tak saya mati, tak saya lagi. Nak mati uji? Nak mati? Sengih tak saya tu. Mana? Tu kata kita supaya kau khemah, kita kata pun tak boleh khemah sebab takut. Sebab takut. Jadi bolehkah Al-Fadhil sebut apakah saranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya kita semua ni dalam nak menghadapi saat-saat kiamat ni, dan nak menghadapi huru-hara kiamat, ahwalus saah ni kan, yang Allah sebut dalam Quran bahawa bila kiamat ni mari. Surah Al-Hajj tu sebut, Allahumma salli. Ayat tu mana? Siapa ingat? Surah Al-Hajj. Wa ma hum bisukar. Tuhan kata mereka tu tidak mabuk. Betapa huru-haranya kiamat ni. Siapa kau orang menyusu ke anak, akan lepas anak dia. Tak ada lah seorang mak ni tika susu anak tu lah yang paling orang panggil dia sayang ke anak dia. Dia akan selamatkan anak dia. Kita tu lelaki panggil tak nyaut lagi. Kau kita tu lelaki panggil bini kita, ya, nah, mana? Dia tengok, pipik anak ni kak.
Tak boleh kacai sayangnya pada kita lagi. Tapi bila berlaku kiamat, lepasnya lari menyelamatkan diri. Orang yang mengandung keguguran anaknya kerana terlalu dahsyat kiamat. Mereka seolah-olah orang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah Subhanahu wa taala ni amat-amat pedih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ni digoncangkan dengan segoncang-goncang. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi ni mula mengeluarkan segala isi perutnya. Wa qala al-insan ma laha, manusia hanya boleh berkata, apa yang telah berlaku, apa yang telah berlaku, gapo dia ni weh, kalau orang Kelantan mana, gapo dia ni weh, orang Kelantan, orang Terengganu, dah benda apa ni, dah benda ni, orang putih mari what happen, orang Urdu pula ye kia hogia baik, masing-masing dengan bahasa masing-masing, ma laha, huru-hara yang cukup dahsyat. Sudah semestinya Nabi SAW sebelum meninggalkan kita, di sana ada panduan-panduan, pedoman-pedoman yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita untuk kita semua amalkan, untuk selamat di akhir zaman. Faltafadhal Datuk. Baik, terima kasih. Jadi bila kita sebut tentang fitan, maknanya hadisul fitan, mana hadis-hadis Nabi kita sebut di akhir zaman ni banyak akan berlaku huru-hara. Yang pertama sekali, kita bila dengar hadis ni jangan mudah panik. Setengah orang ni bila sebut hadis huru-hara ni, dia pasal tak kena tempat. Berlaku perang di Mesir, Mesir ni jadi dah. Berlaku perang di Syria, jadi berlaku. Jadi semua tempat yang berlaku perang, dia pasang kepada hadis akhir zaman, seolah-olah kita ni nak berlaku kiamat. Macam 2-3 hari lagi berlaku kiamat. Maka itu bila pasal kepada tempat yang tak kena, hadis akhir zaman itu tidak berlaku, mana sama ada fitnah kepada penceramah itu ataupun dia buat fitnah kepada Nabi SAW. Takkan Nabi bagi tahu tak betul? Nabi betul, yang tak betulnya orang yang pasang tak kena tempat. Jadi anak jumpa sekarang ni banyak, dia panggil ustaz-ustaz kita ni yang suka duk cari benda-benda konspirasi. Dajjal nak keluar dah. Ya'juj Ma'juj pun nak mari dah. Imam Mahdi pun nak muncul. Jadi mereka asalnya nak selamatkan diri daripada Dajjal. Nabi sebut Dajjal ni bukan sekarang. Sahabat-sahabat kata bila Nabi sebut tentang Dajjal, kita duk mikir macam Dajjal tu ada di sebalik pokok ni ya. Maknanya sebalik dinding tu Dajjal duduk situ. Mana betapa detailnya Nabi sebut, betapa takutnya kepada tu Dajjal. Tapi Nabi beri gambaran kepada kita orang yang boleh menyelamatkan dari dirinya daripada Dajjal, iaitulah orang yang belajar ilmu, yang ada benteng ketahanan dengan ilmu. Ada orang kata baca surah Kahfi, itu salah satu daripadanya. Kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir, usima minad Dajjal, orang itu pelihara daripada Dajjal, tapi dia bukan macam buat jampi gitu. Kita baca dan kita faham apa yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat-ayat ini, sebab dia akan jadi benteng kepada Dajjal. Itu di antara perkara pertama sekali untuk menyelamatkan diri kita daripada fitnah akhir zaman, iaitulah bermula dengan kita menuntut ilmu, belajar. Ngaji ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tentang benda-benda kiamat yang akan berlaku ni, apa yang akan berlaku. Jadi kita jangan mudah duduk percaya kepada teori-teori yang orang beri, jangan mudah percaya. Nabi kata mu takut Dajjal, Nabi sebut hadis. Hadis di akhir zaman, di akhir salat kita selalu bacakan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Lagi? Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi sebut dah. 4 perkara ni jangan tinggal sebelum kita bagi salam dalam solat kita. Solat fardu, solat sunat sempat kita baca. Kalau imam pun boleh baca sebab dia pendek. Kalau kita betul-betul takut, kita baca. Kemudian kita hafal 10 awal Kahfi, 10 ataupun 10 akhir, baca. Ni tak apa-apa juga. Kalau baca pun tak faham juga. Kita kata di mana kita rasa takut Dajjal. Maka sebab bila Dajjal mari sampai ke Madinah, dia nak masuk Madinah tak boleh.
dijaga oleh malaikat. Semua enteran pintu masuk Madinah, malaikat jaga. Tak boleh masuk, no entry Dajjal. Dia duduk dekat dengan sempadan Madinah, dia goncang. Goncang dia punya kaki dia. Kuat Dajjal ni. Pasal itulah fitnah dia besar. Jarang orang boleh lepas, kecuali orang ada ilmu boleh lawan dia. Bila dia goncang, bergoncang bumi, orang-orang yang beriman semua lari ke masjid Nabi nak menyelamatkan diri. Orang munafik, na'udzubillah, ada di Madinah, lari pergi cari Dajjal. Allah. Yang kita kata, duduk Madinah selamat, Dajjal tak masuk, belum tentu. Ada orang duduk Madinah, lari ke Dajjal. Orang duduk luar Madinah, bila bunyi Dajjal mari, semua lari ke masjid Nabi. Sebab Dajjal tak boleh masuk dalam kawasan tanah haram. Bangun seorang pemuda, pergi berdebat dengan Dajjal. Dia kata, mu tak usah tunjuk. Boleh kau guna gedebel sini? Gedebel boleh guna bahasa ni? Boleh. Boleh. Gedebel. Setengah orang tak tahu apa dia gedebel ni. Dia kata, hei Dajjal, mu jangan tunjuk gedebel. Mu tu makhluk bukan Tuhan. Oh, mau lawan Dajjal kata. Dajjal apa ambil dia punya pedang, kau belah. Terbelah dua kau itu. Allah. Sembur darah. Dajjal tanya pengikut dia. Bukan Tuhan aku, mu tengok. Wei, pemuda bangun. Dia magic. Takut balik. Allah. Bangun cacah. Tengok. Aku boleh hidupkan yang mati. Boleh matikan yang hidup. Kenapa tidak Tuhan? Oh, pengikut Dajjal tu kok betul Tuhan. Orang yang beriman makin kuat. Sebab Nabi beritahu hadis ni. Oh, kata di pemuda ni, sekarang iman aku makin mantap bahawa mu Dajjal. Dajjal pun nak bunuh kali yang kedua, tak mampu dah. Allah Ta'ala terizinkan, ketika itulah Dajjal mula koyak bahawa dia dikalahkan dengan ilmu. Jadi tuan-tuan puan-puan, tak padan dengan kita duk main gatu ayat ke. Lo ni takut ke Dajjal, tulis 10 ayat ayat surah Kahfi, tepek dinding. Jadi 3. Lo ni 2 baru ayat tepek. Yang pertama ayat apa? Ayat kursi. Takut hatu. Yang kedua, Seribu dinar, takut miskin. So lagi, siapa dia nak nego cepat, dakwah limited cetak banyak. 10 awal terakhir surah Kahfi, tulis ayat penyelamat Dajjal. Ramai orang kata dinding. Kita jual mahal sikit. Dajjal ni bukan bahaya main-main. Nah. Ada juga orang kata, ustaz, rumah saya tu penuh dengan ayat kursi. Tapi boleh juga hatu kosek. Kata hatu ni tak takut kepada tulisan, dia takut pada amalan kita. Lagi kuat kita beramal, lagi kuat dia takut. Sama juga Dajjal pun, orang ada ilmu je boleh lawan. Maka Nabi kita bagi panduan kepada kita mesti menuntut ilmu yang baik, berpeganglah dengan Quran, dengan sunnah. Jadi insya-Allah kita akan selamat daripada Dajjal. Dan jangan terpengaruh dengan konspirasi, teori-teori yang duk main Dajjal nak mari orang ni. Ni ada setengah orang ni tinggal kampung dah, pergi berlatih kuda. Ada satu tempat main kuda pun dia, sebab dia kata sikit lagi kereta semua minyak sudah terhabis, kapal terbang tak boleh terbang, kereta tak jalan, pun dia boleh naik kuda. Jadi dia akan menjadi, dia kalau sekat naik kuda saja tak ada masalah, kita pun nak naik juga. Tak. Tapi dialah akan jadi tentera Mahdi. Ni jadi masalah. Semua gerakan-gerakan yang pergi kepada Imam Mahdi akan jadi radikal, akan jadi ganas. Tuan-tuan ingat, hak tahu Masjid Haram tahun 1000, awal Muharram 1400. Mahdi. Waktu itu Allah rahmat bapa ana, ayah kita rahimahullah, dia pergi haji tahun tu. Dia ada di Masjid Haram pada tarikh awal Muharram 1400. Dia kata pelik. Pukul 3 pagi keranda masuk banyak. Orang usul keranda masuk masjid. Dia kata tak ada bunyi pun. Berlaku gempa bumi ke, bencana ke, berlaku rempuhan jemaah haji. Tak ada bunyi. Tiba-tiba keranda masuk. Masa tu open ya Masjid Haram ni. Tak macam lah ni. Keranda masuk. Rupanya bukan banyak. Semua senjata dalam tu. Peluru berlaku. Pedih. Lepas je solat subuh, bunyi bising. Dia rampas mic daripada imam, masa tu Syekh Subayil rahimahullah jadi imam. Dia kata, ayuhan nas, sayakhruju lakumul mahdi wal mahdi minni. Mahdi akan keluar sekarang, Imam Mahdi sudah ada di kalangan kami. Jadi Allah irham bapak saya ni, dia kata belawak ni. Itu pentingnya ilmu. Tak mungkin kalau Mahdi turun, bukan di sini, dia duduk di Syam. Pada masa tu barulah berlaku benda-benda, barulah Mahdi mari ke. Ni tak ada bunyi lagi, ni tiba-tiba muncul kat sini.
Jadi mulalah orang mula yang sempat lari keluar, yang tak sempat lari keluar, dia tutup pintu, keluar ikut lubang yang ada. Yang pentingnya orang-orang yang main teori konspirasi Mahdi ni, akhirnya dia akan pergi kepada ganas, dia panggil radikal. Itu cukup berbahaya. Sebab itulah Nabi kita ajar kepada kita, yang pertama sekali, kita berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah Nabi, dan tafsiran yang jelas, jangan duk main teori konspirasi. Wallahu alam. Allahu Akbar. Sangat betul apa yang sebut oleh doktor tadi. Lo ni kita terima WhatsApp. Sedarkah tuan-tuan sekalian, tahun hadapan, hari raya puasa hari Jumaat, satu Ramadan hari Jumaat, raya haji hari Jumaat, hari Christmas hari Jumaat, Deepavali hari Jumaat. Akhir sekali, maaf. Ada orang tanya, betul dah ni Ustaz? Kata tahulah, sekat-kat mau ngaji, tak ada lagi. Ulama kata tanda kiamat ni Christmas jatuh hari Jumaat. Tapi dia la ilaha illallah, tak ada kerja sungguh lah. Tapi orang kita ni mudah nak forward. Dia nak jadi, dia panggil the first forwarder. Orang yang mula-mula sekali forward. Dalam grup tak tahu lagi, cuh masuk. Syukurlah dia tu. Tanpa dia usul periksa isi yang dia forward tersebut. Banyak tergempar, Dajjal telah lahir di India. Ya pun gambar seorang budak di bilik labor room. Budak baby baru beranak, mata seputih atas ni. Dajjal. Mata seputih, Dajjal dah mata seputih. Awas, Dajjal telah lahir di India tak teh. Apa kata Dajjal? Dia nyanyi maku lalu lah kata. Jangan bertunggu besar ke mana? Tak ada tahu Alah, tu penting ilmu. Betul Fadil sebut tadi, pentingnya ilmu kita ngaji. Dan ilmu tu kena betul lah. Jangan sampai jadi masuk bab konspirasi pula. Kau letih waktu tu. Jadi tu tadi buat perkara yang kita perlu buat di akhir zaman ni, untuk menyelamatkan diri daripada Dajjal, khususnya doa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Akhirnya Fadilatul, kita pun masuk isyak dah ni. Saya minta doktor simpulkan perbahasan kita ni dan bagilah kata-kata nasihat untuk kita semua pada malam ini. Falyatafadhal mashkura. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah. 3 soalan yang pusingnya penggolongan dah kita sekarang. Yang pertama sekali, bila kita sebut kita di akhir zaman, kadang-kadang orang guna hujah ni untuk nak menghalalkan perkara yang tidak baik. Guana anak awak tak semaya tu. Akhir zaman nak kata guana. Akhir zaman. Guana anak puang awak tak tutup aurat. Budak-budak akhir zaman. Semua benda yang salahnya akhir zaman, yang betulnya dia. Sebab ada syair yang kata naibu ala zaman wal aibu fina. Kita mengaibkan zaman, masa, yang betul aibnya kita, bukan masa. Masa tak salah. Zaman dulu sampai zaman dulu ni ada je orang baik. Pasal itulah dalam hadis ghuraba, Nabi SAW sebut dalam hadis bada al-Islam ghariban. Permula Islam ni tak ramai orang sokong, tak ramai orang ikut. Kemudian berkembang Islam tu kuat, wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan terasing, jadi sedikit semula, walaupun bilangan kita ramai dari sudut orang yang berdaftar sebagai nama Islam, tapi tidak ramai yang beramal. Gharib, mana gharib itu orang asing, orang pelik. Orang pelik dalam suasana ramai orang yang tidak pelik. Jadi sekarang ni memang berlaku. Orang yang betul-betul nak menegakkan sunnah, nak menegakkan amal yang ditinggal oleh Nabi SAW, orang yang dianggap pelik, mungkin dianggap sebagai orang yang salah. Tapi kalau mari ajar yang pelik-pelik, itu betul. Berlaku ke tidak zaman kita ini? Berlaku, celaru habis. Maka Nabi kata-kata, fatuba lil ghuraba, bahagialah. Kemenanganlah bagi orang yang sedikit yang terasing tadi, iaitu ghuraba. Sahabat tanya, siapa dia ghuraba? Nabi sebut dalam ada 2 riwayat, kata alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Orang baik ketika ramai orang rusak. Ramai orang tak semaya, dia semaya. Ramai orang duk sibuk dengan kejar kepada dunia, halal haram tak peduli. Orang ni kejar ambil dunia tapi patuh syariah. Ambil yang halal, tak ambil yang haram. Ramai orang yang sibuk dengan benda-benda yang mungkar dan maksiat, dia sibuk dengan mencari benda-benda yang baik. Kita kata alhamdulillah. Itu tanda ghuraba. Ataupun satu lagi,
Al-ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang membaik pulih apa yang dirusakkan oleh orang. Tapi hak ni bahaya. Hak baik orang rusak, mungkin orang tak peduli dengan dia. Tapi ia nak membaik pulih kerusakan, orang ni kalau mudah koyak, dia akan lari. Kita kena sabar, sebab itu akan terjadi. Jadi para jemaah sekalian, hari ini kita akhir zaman tapi tak tahu. Ada hadis, walaupun hadis ni lemah, dia kata ummati kal ghais, umat aku ni macam hujan. Hujan ni kita tak tahu hak mana yang turun, yang bawa benih tanaman, yang menyuburkan tanaman, hak awal turun atau hak akhir turun. Nah, tapi jangan lupa hadis khairul quruni qarni itu hak Nabi, hak para sahabat yang terpilih. Tapi nak kira orang lain daripada sahabat dengan yang terpilih, tak tahu siapa yang awal, siapa yang akhir. Kata di para makam tarakal awailu lil awakhir, berapa banyak isu-isu yang ulama dulu meninggalkan, tinggal kepada orang yang kemudian untuk menyempurnakan perbincangan-perbincangan, maka kita mengatakan itu yang berlaku. Jadi para jemaah sekalian, jangan kita mudah bahawa di zaman kita tak boleh salahkan dia, kita kena menyalahkan kita. Hari ini kembalilah kita semak balik keimanan kita kepada Allah, penjagaan kita kepada anak-anak. Kita didik anak kita lagu mana? Bak jaga solat, bak jaga ibadat, bak kita nak jaga aurat. Masalah aurat ni bagi anak satu masalah yang kritikal, lebih daripada masalah harga barang yang semakin naik. Lain macam bunyi. Nah, sebab harga barang bila naik semua bising. Satu Malaysia bising. Nah, walaupun orang kata tidak membebankan, sambil-sambil tak beban pun bising juga. Nah. Tapi bila orang tak tutup aurat, orang bising ke tak? Tak ada siapa bising. Orang tak tanya, satu kapur bising. Pendek dia tu. Keluar rumah tak tutup aurat. Tak ada orang cara. Kalau kita ambil cana pula, ambil tegur pula, kita pula susah. Dia kata ustaz tu lembek mulut lah. Tak boleh tengok orang tak tutup aurat. Siapa ada geng liberal kata ustaz ni kuat nafsu dia tu. Tengok orang tutup aurat marah lalu. Allah. Kita bukan soal marah pada nafsu, kita marah kesian dia. Nanti dia diazab oleh Allah SWT. Maksudnya orang yang kesian, ghuraba, dianggap sebagai orang pengacau dalam dunia sekular ataupun dunia liberal yang ada hari ini. Jadi para jemaah sekalian, itulah kesimpulan yang boleh kita buat. Akhir zaman, tapi sikap kita tak ada berubah. Nabi kata, kalau andai kata Dajjal dah mari, Ya'juj Ma'juj sudah mari, matahari sudah naik sebelah barat ni. Tapi kita tahu dah nak kiamat besok. Tapi di tangan kita ada fasil, ada anak pokok. Nabi kata tanam juga pada waktu itu. Walau kita tahu besok akan kiamat. Maknanya kita jangan kata tak boleh dah, tak jadi dah budak lah ni. Buatlah guano apa. Ajarlah Quran kau, ajarlah hadis, ajar akhlak. Tak jadi ilak. Siapa dia kata binasa umat ini, fahwa ahlakahum. Siapa kata binasa semua umat ini, dia yang membinasakan umat, bukan umat binasa. Ataupun dia yang binasa itu. Dia ada dua syarah. Orang yang kata umat Muhammad SAW sudah binasa, sebenarnya dia yang binasa atau dia yang membinasakan orang. Wallahu alam. Mudah-mudahan perbincangan kita ini ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat. Subhanakallah hamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita selama sejam lebih berkenaan dengan akhir zaman, ke mana hala tuju kita. Harap-harapnya persoalan tadi terjawablah. Mana kata hala tuju kita sekarang ni, kita duduk di masjid ni, orang boleh mari masjid ni. Inilah hala tuju kita. Kita kena istiqamah di atas jalan kita. Duduk tengah jalan tu masalah. Orang duduk maghrib, duduk kedai lagi. Orang yang tak tutup aurat, orang yang tak tahu ke mana-mana lagi. Itulah mereka yang perlu kita sedarkan untuk mereka juga mendapat hala tuju, supaya mereka tidak tergelincir dari perjalanan yang sebenarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Doktor di atas kesudian bersama-sama kita pada malam ini. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ialah berkenaan dengan kuliah subuh esok yang kita rancang oleh Al-Fadhil Datuk Doktor di pejabat DU Center di Gliga kan. Terpaksa kita tangguhkan program itu disebabkan Datuk sebut tadi ujian lemak telajak lah ni, tengok ke amaran naik tu merah dah, jadi kena balik malam ni juga.
Takut tak ada balik terkepung sini nyanyo, kan? Kita jadi merah lah. Tidak boleh merah, kita merah. Jadi kena balik malam ni selalu. Jadi kuliah subuh pagi esok kita batalkan. Yang keduanya, di belakang sana Muslim-Muslimah ada tabung dakwah unlimited, yang mana kita harap malam ni semua pakar-pakar boleh memberi sumbangan untuk dakwah unlimited ini dapat laksanakan program-program dengan lebih giat lagi. Dakwah unlimited kalau saya rasa orang sini biasa benar dah. Bukan setakat menganjurkan majlis-majlis ilmu, bahkan dia sebuah NGO yang banyak membuat kerja-kerja kebajikan. Dia beri katil pada orang sakit, susu-susu mahal-mahal, dia beli bantuan-bantuan yang banyak. Alhamdulillah, itu semua hasil daripada sumbangan tuan-tuan sekalian. Dan yang akhir sekali, di tangan saya ada 3 buah buku yang duanya adalah hasil daripada Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit sendiri, iaitulah satunya Sunnahmu Amalanku. Sunnahmu iaitu sunnah Nabi SAW adalah amalanku. Bersolat dan beramal seperti Rasulullah SAW. Maknanya kata buku ni khusus berkaitan dengan solat, mengikut cara Nabi SAW. Dan yang kedua ialah dunia bukan syurga. Dunia ni bukan syurga. Walaupun Nabi kata innamad dunya khadiratun wa hulwah. Dunia ni hijau segar, dunia ni manis. Tapi dunia ni bukan syurga. Apa dia isi dia, boleh beli dan kita sama-sama baca. Dan yang ketiganya, inilah saya rasa perlu kita semua ada. Perisai Muslim, Hisnul Muslim, yang disusun oleh Syekh Sa'id Ali Wahf Al-Qahtani, yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit sendiri. Terjemahan dalam bahasa Melayu yang kita boleh faham dan mudah untuk kita amalkan. Banyak terkandung zikir-zikir dan doa-doa yang kita boleh amalkan, termasuk doa untuk kita selamat di akhir zaman. Semua buku-buku ini ada, kita tak boleh dapat di mana luar, di luar sana. Kita belilah. Beli buku ni tidak rugi dek kakak. Beli buku tidak rugi. Kalau tak boleh baca, anak cucu kita insya-Allah akan baca. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada semua hadirin hadirat sama ada berada di sini dan juga yang saya tengok melalui live tadi, menonton di alam maya pun ramai juga, mencecah ribuan orang. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.